Dr. Dayang Anita Abdul Aziz, yang dihormati pengurusan tertinggi Perpustakaan UKM, ketua-ketua cabang dan unit serta para peserta yang dihormati sekalian. Pihak Perpustakaan Tun Sri Lanang UKM mengucapkan terima kasih dan mengalu-alukan kehadiran tuan-puan ke program Bicara Ilmu at PTSL, ulasan buku penerbit UKM yang bertajuk Pembangunan dan Pemerkasaan Wanita, Kesejahteraan Ekonomi dan Sosial. Bagi menambahkan keberkatan program kita pada pagi ini, marilah bersama-sama kita membacakan Ummul Kitab Al-Fatihah. Hadirin yang dimuliakan, sebelum program bermula, suka saya membacakan serba sedikit biodata dan latar belakang penceramah jemputan kita pada hari ini. Profesor Dr. Dayang Anita Abdul Aziz kini adalah pengarah Pusat Kepimpinan Wanita Tun Fatimah Hashim di Universiti Kebangsaan Malaysia. Beliau adalah seorang pakar perunding kanan bedah pediatrik UKM. Profesor Dr. Dayang mempunyai banyak pencapaian luar biasa sepanjang kerjaya akademiknya. Beliau merupakan profesor wanita pertama dalam pembedahan pediatrik di Malaysia dan di UKM. Beliau juga merupakan wanita pertama yang mengetuai perkhidmatan pembedahan pediatrik di sebuah institusi akademik di Malaysia. Beliau merupakan ketua pembedahan pediatrik di Fakulti Perubatan UKM dari 2011 sehingga 2019. Beliau merupakan salah seorang ahli pembangunan Hospital Kanak-kanak Permata HKKP UKM dari 2010 sehingga 2014. Profesor Dr. Dayang membangunkan program Pasca Siswazah Surgery Pediatrik untuk UKM dan kini merupakan wakil UKM di Jawatan Kuasa Kepakaran Pembedahan Pediatrik Kebangsaan. Beliau adalah orang Asia pertama yang memegang jawatan berprestij sebagai pemeriksa antarabangsa untuk Lembaga Pembedahan Pediatrik Eropah, European Board of Pediatric Surgery. Beliau juga mempunyai kelulusan University of Oxford UK dalam bidang Women Leadership Development Program. Beliau juga merupakan ahli jawatan kuasa pengurusan Majlis Pertubuhan Wanita Kebangsaan NCWO dan ketua jawatan kuasa kesihatan NCWO. Tanpa membuang masa lagi, dengan segala hormatnya dipersilakan Yang Berbahagia Profesor Dr. Dayang Anita Abdul Aziz untuk menyampaikan ceramah beliau. Dipersilakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Saya terpaksa pakai cermata ni lah sebab kalau tak saya tak boleh baca slide saya. Saya mengucapkan berbanyak terima kasih kepada Perpustakaan Tun Sri Lanang. Lama dah saya tak ke sini. Saya ni alumni UKM tahun saya undergrad tahun 1990 sampai 95 ya. Jadi tahun pertama tu di sinilah kan di Fakulti Sains Hayat. Jadi banyak kenangan di sini ya. Baik, hari ini saya diberi tugas untuk memberi sedikit bicara buku berkaitan buku yang diterbitkan pada tahun PAS bertajuk Pembangunan dan Pemerkasaan Wanita, Kesejahteraan, Kesihatan, Ekonomi dan Sosial. Terima kasih atas pengenalan sebentar tadi. Ya, betul, saya adalah pakar perunding kanan bedah kanak-kanak dan saya mengambil Women Leadership Development Program University of Oxford untuk mengukuhkan lagi lulusan saya dan keperluan saya sebagai pengarah pusat kepimpinan ya. Baik, untuk buku kali ini, buku ni ada 14 bab ya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Saya takkan bicara terlampau banyak lah untuk 14 bab, nanti kita semua tertidur kan. Jadi saya pilih beberapa bab, okey. Jadi bab pertama ni adalah kesimpulan yang penting ya, iaitu bab yang ditulis oleh saya, Allahyarhamah Profesor Dr. Zarina Abdul Latif dan
juga penyunting ketiga iaitu Encik Muhammad Azad Badrul Hisam yang merupakan staf kanan di pusat saya. Okay. Kenapa kita adakan buku ini? Untuk pengenalan semua, kita ada dasar wanita negara. Okay. Dan menurut perangkaan Jabatan Perangkaan Malaysia kita, kadar penyertaan tenaga buruh wanita kita dah meningkat ke 6.23 juta. Okay. Tapi kita punya peratusan tak capai lagi 59% seperti yang diharapkan sehingga 2025. Itu pelan Kementerian Sumber Manusia. Okay, nak naikkan sekarang ni at 55% saya rasa atau 54%. Jadi kita nak 59%. Okay. Tapi sebelum capai tu pun kita dah ada dasar wanita negara yang menjamin perkongsian saksama dan integrasi wanita dalam sektor pembangunan. Okay. Dan kita fokuskan kesejahteraan wanita dalam aspek fizikal, ekonomi, sosial, politik, kesihatan, psikologi dan rohani. Okay. Jadi antara sektor yang menjadi tumpuan dalam pelan tindakan pembangunan wanita ni, kita ada fokus pada wanita di peringkat membuat keputusan dan politik, okay? Wanita dan ekonomi, wanita dan kesihatan dan keganasan terhadap wanita. Okay? Baik. Buku ini adalah sebenarnya buku sontingan hasil penyelidikan di bawah geran kursi kepimpinan wanita dari tahun 2018 hingga tahun 2020. Okey, Pusat Kepimpinan Wanita ni pada tahun 2012 ditubuhkan melalui Memorandum of Agreement antara UKM dengan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Ya. Jadi kita ada geran dan sebelum tu geran tu tumpu kepada penggunaan pemegang kursi. Ya. Tapi pada 2018 hingga 2020, termasuk saya sendiri masa itu belum menjadi pengarah, telah berjaya Pusat Kepimpinan Wanita telah berjaya mengeluarkan sejumlah geran penyelidikan untuk ahli akademia UKM. Okay? Yang memfokuskan kepada isu-isu semasa yang melibatkan wanita, keluarga dan masyarakat. Okay? Jadi dalam buku ni saya telah pilih 14 penyelidikan yang telah berjaya diselesaikan. Okay? Tapi dalam buku ni kan boring kalau kita publish dalam jurnal tu kan, semua orang macam nak tidur baca kan. Apalah panjang sangat. Jadi fokus buku ini, selepas kita dapat dapatan analisa tu, ya, kita olahkan menggunakan template Lancet. Okay? Kalau macam kita orang biasa pun boleh baca Lancet, kita faham kan. Jadi itu tujuan buku suntingan ini, menjadi rujukan kepada tuan-tuan dan puan-puan, pelajar-pelajar, orang awam, kementerian sendiri supaya boleh menggunakan data-data dan analisa dan dapatan penyelidikan untuk plan akan datang. Okay? Jadi dalam buku ini, kalau tengok ada 2 bab yang memfokuskan bidang kesihatan, iaitu amalan hitan bayi perempuan ataupun female genital mutilation. Yang ini saya lead penyelidikan tu tahun 2019 saya dapat grant tu ya. Kita cuma boleh mulakan pada tahun 2020 masa PKP tu kan. Kemudian dalam bidang ekonomi kita ada 4 bab, wanita dalam bidang keusahawanan, wanita di peringkat pembuat keputusan, wanita dalam bidang STEM dan pelaburan digital. Ya, jadi kalau tuan-tuan dan puan berminat antara ni atau ada para pelajar yang berminat tentang tajuk ni, sila buat rujukan kepada buku ni. Jadi supaya tak ulang benda yang sama buat penyelidikan kan. Dan untuk isu sosial kita ada isu ibu tunggal, wanita gantung tak bertali, gangguan seksual dalam kalangan wanita, kesaksamaan gender dan keganasan terhadap wanita. Now, tajuk-tajuk ni sebenarnya telah dipilih bersama oleh Kementerian UKM dan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Ya. Jadi, saya akan fokus untuk sesi kita hari ini supaya tak menjadi boring 14 bab. Nanti semua orang jadi layu kan. Okey, jadi saya akan pilih 2 untuk kesihatan, 2 untuk ekonomi dan 2 untuk sosial. Okey. Baik. Saya mulakan dengan dapatan kita tentang atau sinopsis kita tentang bab kedua. Okey. Saya will try to make it as simplified as possible ya.
Jadi tajuk yang penyelidikan kita ni adalah berkaitan kajian rintis, knowledge, attitude and practice, pengetahuan sikap dan amalan ibu bapa dan golongan profesional terhadap impak kesihatan female genital mutilation. Sebelum saya start, saya nak ucapkan terima kasih, saya lupa. Buku ni sebenarnya diterbitkan kerana ia berjaya mendapat dana penerbitan UKM. Okey. Jadi saya ucap terima kasih pada penerbit UKM dan juga KRIM kerana telah membantu kita untuk menghasilkan buku ni. Okey. Okey, jadi tengok ni kan, ramai saya punya sebab tajuk ni sangat penting. Kalau tuan-tuan dan puan-puan tahu tentang Convention of Elimination Against Discrimination on Women, CEDAW, di peringkat kebangsaan, topik female genital mutilation ni amat penting. Okey? Jadi apa yang kita lakukan ialah kita nak mengkaji KAP impak kesihatan. Sebab ramai orang dah buat tentang impak agama, possibility, postulasi tentang kebaikan agamanya, tapi tiada dalam impak kesihatan di kalangan ibu bapa yang membenarkan khitan, di kalangan pengamal khatan tu sendiri, ya, itu yang orang yang buat tu, doktor yang buat tu ataupun bomoh yang buat tu atau bidan yang buat tu, dan juga impak kesihatan di kalangan ilmuwan agama yang membenarkan amalan ni atau yang tahu pasal amalan ni. Jadi sebelum saya teruskan tu, semua hari ini saya ambil peluang untuk update atau beri sedikit pengkongsian tentang klasifikasi FGM. Ya, female genital mutilation di short formkan sebagai FGM. Menurut WHO. Yang ini kita tak boleh nak kata kita tak nak terima. Sebab kalau kita adalah kita menerima segala benda tentang WHO, kita tak boleh yang ini kita tak nak ikut. Tak boleh. Memang dulu-dulu kita kata type 1, type 2, type 3 saja, iaitu kita potong klitoris tu, kita potong labia dia semua. Tapi ini bukan baru. Klasifikasi ni dah lebih daripada 15 tahun telah adakan dua klasifikasi lain. Okay, type 1 iaitu apa-apa yang usik klitoris saja, ya, tanpa menyempitkan vagina dan labia. Kau tengok yang ni 3 tengah ni kan, yang selalu kita tahu kan. Ya, tapi WHO ada kan type 1 dan type 4, dan didapati daripada kajian kita memang sebelum ni orang Malaysia buat type 1 dan type 4. Ya. Amalan ni masih diteruskan oleh ibu bapa atas beberapa tujuan. Dan tujuan yang kita dapat tu, majoriti mengatakan, mereka ingatkan ini adalah tuntutan agama. Okay? Mereka rasakan ia atas tujuan kebersihan, dan kononnya ada juga yang rasa kalau tak buat ni, akhlak anak perempuan tu tak bagus bila dia dewasa. Ya? Ini adalah myth lah. Ya? Jadi hasil kajian kita menunjukkan cara demografinya 256 responden, yang paling ramai sekali join ialah ilmuwan agama. Kita perlukan minimal 50-50-50 untuk statistically significant. Yang kita dapati yang paling kecil sekali yang takut-takut nak join kita punya penyelidikan ni doktor. Katanya dia takut kot kita report dia apa, kan tak ada. Kita anonymous. Ya. Jadi apa yang didapati bahawa tengok ni, majoriti lakukan khitan ni dari umur 1 hingga 3 tahun. Majoriti dipengaruhi oleh pasangan dan ibu bapa kepada mak dia. Okay? Dan majoriti daripada yang buat terhadap anak tu ialah doktor. Doktor perubatan tau. Sikit je sebenarnya pengamal perubatan tradisional. About 30%, 25%. Maksudnya masih wujud lagi. Dan ibu yang kita tanya tu, ya, dia menzahirkan 66% emosi negatif semasa prosedur. Jadi dia takut, dia risau, dia bimbang. Ini tak family friendly. Ini bukan cara perubatan yang kita buat. Saya sebagai pakar bedah kanak-kanak, saya diberi peluang untuk melidkan, mengetuai penyelidikan ni atas sebab-sebab kita nak tunjukkan bahawa prosedur ni tidak mesra kanak-kanak dan keluarga. Ibu punya emosi akan transfer pada anak. Jadi kita dapati 66% berasa dapat emosi negatif dan 56% mengatakan ada komplikasi. Tuan-tuan, saya nak ambil masa sikit untuk yang bab ni. Sebab tak ada ibu bapa yang kalau kita tanya anak ada komplikasi tak, sebab dia yang bagi konsen prosedur tu kan, dia takkan nak cakap ada komplikasi, tak ada. Jadi bila kita tanya soalan, kita tak tanya begitu.
ya, kita akan dapat negatifnya. Tak ada. Ya. Tapi kita tanya gejala. Ada pendarahan tak? Keperdarahan is not acceptable. Sebab prosedur ni bukan prosedur yang ada indikasi. Kalau kita sebagai pengamal perubatan, kita tidak boleh buat sesuatu kepada anak itu jika tidak ada indikasi perubatan. Ya? Dan dalam amalan FGM ini, tak ada indikasi perubatan. Ya? In fact, apa yang tujuan asal kita buat penyelidikan ni ialah kerana pihak JAKI mohon data-data, ada tak komplikasi. Sebab yang fatwa yang katakan wajib itu, dikata wajib kecuali ada kemudaratan. Ya? Jadi mungkin masa tu tak ada data kemudaratan, memang tak ada data kemudaratan, ada 1, 2 sebab macam itulah. Kalau datang sakit, ada macam orang sunatkan anak lelaki di rumah lah. Patut sunat kat klinik kan, nak murah, sunat dekat rumah, lepas tu terpotong tempat lain kan. Kalau kita tanya ada komplikasi ya, tak ada, darah sikit je. Yang memang dia takutlah dia nangis. Dia ambil tu sebagai normal, sebenarnya tidak. Ya. Jadi antara komplikasinya lah perdarahan, lebam dan kemerahan pada kemaluan. Sebenarnya kita tanya kemerahan ni sebab risiko infeksi. Ya. Dan bila kita tanya ilmuwan agama, dia tak betul sebenarnya yang kata semua ilmuwan agama setuju je wajib. Ya. Jadi ilmuwan agama ni kita ada definisi dia. Dia ni scholar. Maksudnya dia paling rendah pun dia ada diploma. Paling tinggi dia ada PhD. Jadi sesama mereka juga ada 57.5% yang kata tak wajib. Okay? Sebab semua makalah ataupun rujukan amalan hitam ni merujuk kepada hubungan suami isteri. Jadi kalau wanita tu nak hitan sebab bahagian genitalia dia tidak atau menghalang hubungan suami isteri dia, bolehlah dia hitan. Kita tak ada masalah. Tapi apa-apa yang kita buat pada bayi, dia bukannya last masa sampai dia dewasa kan? Itu saya tahulah. Kalau saya buat operation, kata anak ni lahir tak ada lubang dubur. Ada anak lahir tak ada lubang dubur atau kemaluan dia tak betul, saya betulkan. Sebelum masa dia remaja, saya kena tengok lagi sekali. Saya tengok tiap tahun. Sebab apa-apa yang saya buat tu, saya perlu repair juga. Kalau lubang dubur ni not too bad lah. Lepas by the time dia setahun lebih, kita dah, kalau elok semua tak ada perlu risau. Tapi kalau lubang kemaluan wanita, kita kena check sebelum dia datang bulan. Dan kita kena transfer care tu kepada gynae supaya sesuai untuk hubungan dia di masa hadapan. Ya? Jadi maksud saya tu, kalau ada indikasi perubatan, bolehlah buat pembedahan di kawasan genitalia. Kalau tidak tu jangan, sebab ada impak komplikasi dia. Okay? Dan kita dapati 72.5% ilmuwan agama ni tak tahu klasifikasi FGM. Okay? Yang kita terangkan tadi. Di kalangan doktor pula, majoriti yang buat amalan ini adalah doktor swasta, diikuti doktor sakit puan dan ada juga doktor kanak-kanak. Ada doktor pakar bedah pun buat. Jadi ini kita 50 orang tadi tu. Dan 64% mengakui tak ada latihan formal pun. Ikut je. Actually dalam pendidikan perubatan memang tak ada prosedur nak buat ini. Dan 74% mengakui terdapat risiko untuk mencederakan klitoris ketika prosedur hitan jalan. Saya nak jelaskan sikit. Masa kita buat penyelidikan ni, kita ada klasifikasi, kita beritahu pada kuesioner untuk doktor tu. Sebenarnya ada variasi klitoris dan genitalia, ada 7 jenis untuk bayi perempuan. Saya pakai bedah kanak-kanak kan. Jadi saya share information tu kepada grup doktor. Dia orang tak tahu. 74% lepas tahu ke variasi anatomi tu terasa. Oh, if they had done that, it could have caused more problem. 74%. Baik. Jadi KAP ni sebenarnya kita nak advokasi. Buku ni semua tentang advokasi dan cara mengatasi. Bukan kita nak pinpoint problem, nak pinpoint kesilapan sesiapa. Okay?
Dan kita dapati kalau tengok sebelum dapat menjelaskan FGM, inilah jumlah peratusan yang kata dia takkan meneruskan amalan. Maksudnya semua ibu bapa kata tak ada ibu bapa yang tak nak buat. Semua ibu bapa kata mesti buat amalan hitan. Tapi lepas kita dah bagi sikit pengetahuan dan sebagainya, 23% ibu bapa kata they should stop this for the next daughter. Ya? Begitu juga tentang para doktor dan ilmuwan agama. Okey? Jadi dapatan pada penyelidikan yang dikongsi dalam buku ini, kita nak highlightkan kepada para pembaca aspek kesihatan yang melibatkan FGM. Okey? Dan kita minta kerajaan melakukan sesuatu supaya ilmu pengetahuan tu dikongsi. Sama ada dari bacaan, dan saya ucap terima kasih ada ruang untuk kita kongsi ilmu tu pada pagi ini. Okey? And data komplikasi itu amat penting kepada ilmuwan agama yang membuatkan fatwa ni. Kita tak boleh, perbincangan kita pun melalui NGO seperti NCWO dan dengan pihak-pihak berkepentingan ya dalam negara. Kita bukan nak minta revise fatwa tu, tapi kita nak minta supaya ada pengharaman terhadap teknik tu. Setiap teknik tu kita haramkan. Sebab kita tahu apa-apa prosedur yang tak boleh kita pegang genitalia bayi perempuan ni tanpa indikasi perubatan. Ya? Jadi type 4 tu especially, dia dah cakap dah, jangan usik kecuali ada indikasi. Ya? Daripada dapatan juga menunjukkan kaedah hitan yang sedia ada ni tiada kebaikan dari sudut kesihatan. Okay? Malah berpotensi untuk membawa kepada keburukan dan komplikasi. Okay? So that's the first one. Saya cerita lebih sikit lah sebab ketua penyidik tu saya kan. Tapi saya juga nak beritahu bab yang seterusnya. Kalau ada yang nak bertanya soalan pun, saya ingat kita relax sikit lah hari ni kan. Boleh buat pertanyaan ya. Saya rasa tajuk ni sangat penting tentang kemurungan selepas bersalin atau postpartum depression. Ini topik yang orang selalu tak mau bincang. Ya, dan ibu-ibu kadang-kadang tak perasan pun dia ada postpartum depression ya. Sebab itu tajuk penyelidikan ini amat penting dan dapatannya patut dikongsi. Ketua penyidik adalah Muhammad Izzuddin Hairul ya, dan rakan-rakan dia. Objektif untuk penyelidikan ni dalam bab 3 ni lah nak tengok prevalence postpartum depression di kalangan ibu-ibu di kawasan Kuala Lumpur saja, dan tengok tahap literasi postpartum depression dan kaitkan prevalence postpartum depression dengan ciri demografi. Okey? Kita dapati daripada Manual Diagnostik dan Statistik Gangguan Mental edisi kelima, kemurungan selepas bersalin ni sebagai episod kemurungan dengan tahap sederhana hingga berat. A bit of depression selepas bersalin tu akan berlaku ya. Tapi kalau dia berpanjangan hingga 4 minggu selepas kelahiran, ada yang sampai setahun, itu cannot be normal. Lebih daripada hadnya itu memang kita kena detect. Dan kita pasukan ni menjalankan kajian ke atas wanita selepas bersalin antara bulan pertama hingga bulan ke-6 yang menghadiri klinik masa imunisasi dan pemeriksaan bayi. Apa yang didapati? Di kalangan Kuala Lumpur ada 14.2%, 29%, about 14%. Dan amat mengejutkan ke tak mengejutkan? Literasi PPD atau postpartum lebih rendah. Di Kuala Lumpur tau. Ini di Kuala Lumpur. Dan didapati terdapat risiko 2.63 risiko peserta dengan pendapatan isi rumah bulanan yang rendah. Maksudnya postpartum depression is higher dalam kumpulan ekonomi dia rendah. Jadi ini adalah antara benda-benda yang kerajaan bila dia buka PPR, tengok kawasan B40, dia kena jangan terus je kat sini memanglah orang beranak ramai, tak boleh. Kita allow dia beranak ramai, kita kena tahu persediaan postpartum depression. Jadi dapatan hasil kajian menunjukkan insiden PPD lebih tinggi di kalangan kumpulan berpendapatan rendah daripada berbanding pendapatan sederhana dan tinggi. Dan didapati simptom kemurungan postpartum ini about the same, walaupun ni 30 ni 11,
Walaupun ibu tidak bekerja dapat lebih simptom kemurungan, tapi didapati ada juga di kalangan ibu bekerja dan ibu bekerja sendiri. Ya? Ini kemungkinan sebab kat tempat kerja kita tak fikir sangat. Ya? Tapi ibu di rumah dia tak ada siapa-siapa yang lain. Ya? Jadi untuk pasangan masing-masing, janganlah macam tu bini lepas sebab dapat paternal leave 3 hari je kan. Lepas tu dah tak tanya dah apa khabar. Sebab balik kerja tak boleh lah. Sebab postpartum depression akan meruntuhkan keluarga. Ya? Jadi ambil berat tentang gejala ni. Status pendidikan ibu dengan insiden kemurungan selepas bersalin tiada kaitan. Jadi kita tak betul kata pendidikan rendah. Yang rendah ialah ekonomi rendah. Ya, kalau B40 kalau dia tinggi pendidikan, tak semestinya dia tidak ada postpartum depression. Ya. Dan yang tak signifikan ialah hubungan antara usia ibu dan gejala. Jadi tak betul kata ibu yang beranak, ibu yang berusia, ya, ada orang yang umur dia 40-an baru bersalin, oh dia sebab dia lebih senior kan, lebih matang. Dia tak begitu. Postpartum depression can happen across the board. Ya. Baik. Jadi kesimpulan daripada kesimpulan daripada bab 3 ini ialah kempen pendidikan kesihatan awam perlu mensasarkan golongan berisiko, ya. Dan patutnya kita cover topik ni masa mereka datang antenatal follow up. Ya, jadi kita buat suggestion kepada Kementerian Pembangunan Wanita dan juga Kementerian Kesihatan. Saya seperti yang cakap tadi adalah ahli jawatankuasa Majlis Tertinggi Pengurusan NCWO, yang presidennya ialah mantan Chancellor kita Tan Sri Sharifah Hapsah. Okey. Jadi Tan Sri Sharifah tentu sebagai orang yang ambil berat wanita, dia nak kita dia jemput kita melawat semua menteri-menteri YB wanita kita. Portfolio tu sangat penting sekarang ni. Ya. Pendidikan, Kementerian Wanita, Kesihatan kan, law, ya. Itu pun dan youth, ya. Jadi kita nak syorkan Kementerian Kesihatan kita belum visit lagi, ya, tapi kita nak syorkan untuk antenatal kena sebut pasal ni. Dan mungkin saya rasa KKM dah mulakan pun, ya. Dan individu kena tahu tentang gejala dan cara nak mendapat rawatan profesional. Okey. Seterusnya 2 contoh daripada bidang ekonomi. Saya nak bawa bab 5, pembangunan modal bagi pemengkasaan kemahiran wanita dalam sektor kerajaan ke arah revolusi industri keempat. Ya. Apa persiapan kita untuk ini? Ini Ketua Penyidik ialah Ali Salwana Mat Surin dan rakan-rakan. Dan bab ini menyelidik dan menganalisa bidang berkaitan revolusi industri 4.0 dan mengenal pasti kemahiran yang diperlukan untuk mempersiapkan wanita. Kadang-kadang kita cakap revolusi IR 4.0. Apa sebenarnya kita sebagai wanita untuk sama-sama berlari laju untuk revolusi ini. Okay? Yang melibatkan, kajian mereka melibatkan 500 informan. That's significant, ya. Dengan half-half, ya. Separuh di sektor kerajaan, separuh di sektor perindustrian. Saya nak terus kepada hasil kajian. Ini adalah kemahiran yang dikenal pasti sebagai kemahiran utama. Jika tuan-tuan dan puan-puan ada anak-anak ataupun isteri ataupun rakan sekerja atau modal sendiri dalam bidang yang berkaitan dengan nak sama-sama berlari dalam revolusi industri 4.0 ni, ini yang kita nak. Kita nak kemahiran dalam menyelesaikan masalah kompleks, pengurusan sumber manusia, berfikiran kritis, flexibility kognitif, maksudnya bukannya hari-hari kerja yang sama saja. Dia fleksibel. Susah, senang, cara mengatasi, ada kecerdasan otonomi, ya, ada perundingan, ada orientasi dan kemahiran teknikal. Okey? Dan kena ada penilaian. Dan didapati untuk kita bergerak laju, kita perlu ada pakar yang berpengalaman. At least 10 tahun. Ya? Dan barulah kita boleh. Tapi kadang-kadang orang muda sekarang dia lagi pandai cepat kan? Ya? So ini adalah dapatan daripada kajian. Ya? Baik. Kesimpulannya, kalau kita nak, untuk wanita, kalau kita nak bergerak laju dalam revolusi
4.0, IR 4.0, kita perlu ada penggabungan sistem cyber fizikal. Kita kena ada internet 5G kita tu, ya. Kita tak boleh lah pukul 5 ke pukul 8 ke. Tak boleh log in lah. Semua tak boleh. Dan kena ada transformasi peradaban dalam penggunaan. Ya. Maksudnya kita tak, kan ni cyberbullying, cyber aggression ni, itu pun satu topik utama saya. Perlu ada kemahiran insaniah dalam penyelesaian masalah. Dan kemahiran-kemahiran ni perlu, sebenarnya kalau kita tengok bukan saja untuk wanita kan, ya, tapi fokus dia kepada wanita sebab kita dianggap sebagai gender yang tak berapa pandai sangat bab IR 4.0 ni. Ya, sebenarnya tak betul, ya, pada hadirin lelaki, ya, tak betul, ya. Seterusnya saya dalam bidang contoh bab untuk ekonomi pula ialah halangan dan kekangan usahawan wanita bagi mendapat geran peruntukan dalam bidang perniagaan. This is a very good bab, you know. Sebab dia membuka mata saya yang tak tahu pasal ni pun. Saya pun tersedar di mana silapnya geran-geran peruntukan ni, ya. Dia tahniah pada penyelidik Wan Rosmanira Ismail dan rakan-rakan, ya. 80% usahawan yang berdaftar adalah wanita. Tengok, 80% yang berdaftar. Jangan tanya saya lah kenapa wanita yang banyak mendaftar. Kita bagus kan, kita ikut peraturan, ya. Tak adalah. Dia maksudnya nak tunjukkan dalam statistik tu, ya. Patutnya kita ingatkan 80% usahawan yang mendaftar wanita, jadi wanita yang banyak dapat geran kan. Yes, kita ingatlah. Tapi tengok outcome daripada hasil kajian pendidikan, ya. Tapi kita tengok usahawan ni lebih mendapatkan modal dari simpanan dan anggota keluarga sendiri. Okey, berbanding dengan pinjaman agensi kerajaan. Dan menurut mereka, halangan pinjaman adalah maklumat geran dan pinjaman tak cukup, kesulitan proses permohonan, kos transaksi. Ya, cost is important, you know. Kan kita nak buat bisnes, lepas tu alamak nak minta geran pun dah kena keluar belanja tinggi kan. Pinjam mak je lah. Jadi atau pinjam lah sesiapa yang sudi. Kalau kita tengok kerajaan dah ada macam-macam, ya. Ada MARA, Tekun, PUNB, Amanah Ikhtiar, Teraju dan sebagainya. Jadi kita tengok kajian dibuat terhadap usahawan Melaka, Kedah, Selangor, Kuala Lumpur. Across the country. Jadi ini very bagus dia punya capture. Didapati hasil kajian, muda kan, usahawan wanita muda. Bagus kan? 83% perniagaan perseorangan. Ni semua yang memerlukan bantuan. Tapi daripada jumlah ni, majoriti tidak memohon. Tidak memohon. Daripada 500 tu hanya 34 mohon, 29 berjaya. Incredible, isn't it? Apa dah jadi ni? Majoriti di sini memilih menggunakan modal sendiri sebab proses pinjaman rumit. Ini adalah informasi yang sangat berguna kepada kerajaan kita. Okey? Dan juga orang yang mengeluarkan geran tu. Okey? Adalah yang segelintir yang tak tahu ada pinjaman dan tak dapat bimbingan. Jadi yang ni dia kata proses pinjaman merumitkan. Kita nak bagi anak, keluarga makan, nak menjadi sumber ekonomi keluarga. Jadi banyak dia punya faktor kekangan. Kadar keuntungan dikenakan dari nilai pembiayaan tinggi. Saya baca yang ketiga, nanti you all pening. Perlu menyediakan rancangan perniagaan atau business plan untuk 5 tahun, 10 tahun. Tak logik kan, atau 3 tahun. Nak fikir business plan ni macam saya buat pengurusan ni lah. Saya pun kalau orang nak bagi duit, nak suruh buat paperwork untuk 3, ya Allah susahnya. Kita akan ada alternatif, kita akan cari alternatif lain. Yuran jaminan yang mahal. Dan tak boleh ada ahli keluarga terdekat, dan sebagainya lah, banyak ni. Tapi yang uniknya hasil kajian ni, dia bukan dia tengok faktor kekangan saja.
kita bagi setiap bab dalam buku ini memberi juga cara penambahbaikan. Seperti bab pertama, bab kedua tadi dia bagi idea macam mana nak menambah baik situasi. Okay? So dia beritahulah kadang keuntungan perlu dikenakan dari nilai pembayaran, kurangkanlah. Ya? Bantulah pihak pembayar, bantulah pemohon sediakan rancangan perniagaan, template ke, kan, nak facilitate approval tu. Bagilah ahli keluarga terdekat duduk dalam tu untuk maybe first 1 year, first 2 years, ada endowment ke dan sebagainya. Kurangkanlah sikit jumlah bayar balik tu, dia dapat 10,000 bayar balik 3,000 dah 7,000. Nak makan, kan, nak support ibu, keluarga, adik-beradik dan sebagainya. Tak boleh. Tengok ni antara syarat dia, perlu beroperasi sebelum semasa memohon pembiayaan. Kan strict sangat tu. Sebelum dan semasa. I think penambahan kriteria dan proses pembayaran ini maklumat daripada end user. Okay? Jadi ini adalah kelebihan penyelidikan ini. Okay? Halangan dan kekangan menjadi semakin sengit kerana terdapat pelbagai jenis perniagaan yang kini berada di pasaran. Sebab tu orang go online. Sebab then you cut the cost. And then your margin of profit is higher. Kan? Tapi they have to work hard lah nak promote barang. Saya pun suka juga. Saya adalah pembeli barang-barang di TikTok dan Shopee kan. Yalah, kita tak cukup masa. Kita nak barang tu kan. Jadi saya support lah mereka ni. Baik. Untuk social, saya nak habiskan dengan 2 topik lagi. Saya nak bawa dalam banyak-banyak topik tu, saya nak bawa pada modul intervensi bagi mendepani gejala gantung tidak bertali dalam kalangan wanita. Bukan artis-artis saja kena gantung tak bertali. Ramai wanita gantung tak bertali. Professional, T40. Ada satu term kita panggil financial harassment. Financial harassment ni berlaku pada T40, T20 dan tu. Maksudnya dia tinggi kedudukan wanita tu, dia perkahwinan tu kekal kerana dia menjadi sumber keuangan kepada keluarga. Dia lari daripada fokus rumah tangga dan family tu seperti yang klasik tu. Jadi orang lelaki tak tahulah financial harassment ni. Tapi orang perempuan dia terasa lah semua benda dia bayar kan. Dia rasa dia kena buat overtime sebab dia nak catch up benda ni, dan sebagainya. Sebenarnya dia bukan saja pada yang kedudukan tinggi, tapi kita dapati itu yang berlaku kerana sebab itu kita nampak ramai yang dah bila berusia dia bercerai. Masa dia ni, dia orang cakap, tunggu anak besar-besar baru nak cerai kan. Kenapa macam tu? Sebab dia dah achieve financial independence. Dan ini sesuatu yang kita kena curb lah. Kita tak boleh, kalau kita nak negara kita, macam kita kata masyarakat Malaysia Madani, kita kena balik kepada hubungan kekeluargaan yang tidak basis dia hanya kepada duit. Baik, jadi saya ucap tahniah kepada Ashinida Aladin dan rakan-rakan. Dan objektif kajian dia nak mengenal pasti punca gantung tak bertali atau GTB. Dan dia nak cadang tindakan terbaik. Okay? So saya suka bila saya highlight tu, dia bukan saja ada analisa dapatan, dia ada sure. Saya ingat semua orang tahu maksudnya GTB ni maksudnya isteri yang ditinggalkan dan dibiarkan suami tanpa nafkah, tanpa perhatian. Kadang dia bagi hantar duit tapi tak tanya khabar. Blok-blok WhatsApp semua tak boleh. Macam tu tak boleh. Tanpa perhubungan, tanpa berita. Dan penuntukan Undang-Undang Keluarga Islam membenarkan pihak isteri memohon mahkamah untuk membubarkan perkahwinan jika berlaku gantung tak bertali. Namun, tak ramai wanita yang berani, yang mampu tampil untuk mengubah nasib. Jadi sebab itu responden pun very berat nak bagi pendapat. Okey. Apakah
hasil kajian, apakah yang punca gantung tak bertali suami menghilangkan diri dalam tempoh berapa lama tanpa diketahui sebab. Jadi the blame is always kan dia rasa mungkin salah dia kot, mungkin adalah dia kot, dia akan hari-hari lepas tu dia dapat depresi, depression. Pergaduhan antara suami isteri serta keluarga isteri, rasa dendam, marah dan tercabar, sifat ego. So ini this is from the wife side, ada orang ketiga, keempat, kelima, suami menukar agama, sifat peribadi yang pemarah, panas baran, tanggapan suami terkena sihir, proses penceraian yang panjang, panjang sampai jadi gantung tak bertali. Ini betul lah. Saya sendiri ada rakan-rakan yang begitu. Isteri tidak tahu prosedur undang-undang, malu dengan status bercerai. Okey. Baik. Jadi kita ada syur-syur, cara mengenal pasti punca gantung tak bertali ni. Okey. Ini semua melalui Mahkamah Syariah. Okey. Dan hasil kajian menunjukkan kita boleh keluarkan satu modul intervensi. Okey. Celik hak isteri, celik hak anak, celik hak pencarian, kenali NGO dan Biro Bantuan Guaman, kenali potensi diri, kenali prosedur Mahkamah Syariah. Jadi actually bila agaknya yang kita kena adakan modul intervensi ni? Antara salah satu saranan, sebagaimana saranan untuk FGM tadi, kita highlight ni masa kursus perkahwinan. Bukanlah kita nak supaya dia diintroduce kepada gantung tak bertali, tapi ada sesi dengan wanita, yang mesra wanita untuk highlight benda ni. Itu juga dengan FGM. Dan kita akan, bukan saja kita pihak pusat kepimpinan dan juga NGO yang berkaitan akan jumpa dengan menteri-menteri wanita, kita harap kita juga dapat berjumpa dengan menteri-menteri yang berkaitan untuk kongsikan pembangunan modul intervensi ni. Untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan, buku pemerkasaan wanita ni dirasmikan oleh Ketua Setiausaha Kementerian Pembangunan Wanita, Komuniti Keluarga dan Masyarakat pada tahun lepas, pada bulan Ogos tahun lepas. Jadi KPWKM aware of this, tapi dia tak boleh, dia kan network dengan kementerian lain. Jadi kita harap pembangunan modul intervensi ini dapat membantulah, dan dapat dikongsikan dengan komuniti. Sebab kita rasa wanita yang digantung tak bertali ni perlu diberi pembelaan yang sewajarnya bagi meneruskan kelangsungan hidup. Bukan untuk diri dia sendiri, untuk kelangsungan hidup dia dan juga anak-anak dia. Dan kita juga rasa mereka perlu dibimbing melalui strategi dan intervensi. Okey? Bukan saja yang berkeluarga, yang kalau kita ada adik-beradik, kita kalau pun celik hal ini, tak berkahwin, tak beri kursus perkahwinan, tapi kita ada sesi-sesi perkongsian yang macam ni, kita boleh bantu ahli keluarga kita. Okey? Baik, lamanya saya dah letih nak cakap. Tak ada air. Okey. Last, modal intervensi keganasan terhadap wanita, kesejahteraan psikologi, keselamatan dan sokongan sosial. Terima kasih kepada pasukan Nur Hayati Muhammad. Terima kasih. Nak habis dah tuan-tuan, puan-puan sekalian. Kita beri fokus untuk bab ni 3 intervensi keganasan. Awal-awal lagi dah cakap, bukan kita tak tahu ada benda tu, tapi kita nak bagi intervensi keganasan, aspek psikologikal, keselamatan dan aspek sokongan sosial. It's very important. 57,000 ni adalah kes yang dilapor. Yang tak lapor tu lagi ramai. Yang buat laporan 8 hingga 9 mangsa setiap hari. Yang tak buat laporan lebih pada tu. Sebab ugutan dan sebagainya. Okay? Apa yang diperlukan?
Daripada hasil kajian dapati wanita yang mengalami keganasan memerlukan intervensi sokongan sosial seperti security dan keselamatan, ya, sokongan keseluruhan keluarga, sokongan keluarga dan komuniti, perlukan pendapatan dan ketahanan ekonomi, perlu rumah dan pendidikan untuk anak-anak. Okey? Jadi hasil kajian, kalau kita buat intervensi psikologi seperti kaunseling, kita adakan yang diberikan oleh LPPKN, JKM, ianya sangat bagus. Jadi kita nak model proses kaunseling yang sejagat ni diselaraskan untuk semua. Dan kita nak lebih kohesif lah dia punya intervensi psikologi itu dari pihak JKM, LPPKN under KPWKM, PDRM dan KKM, ya, dalam melaksanakan program pencegahan. Pada tahun 2021 saya bagi cadangan, ya. Dan saya rasa cadangan ni saya nak utarakan sekarang sekali lagi, ya. Untuk perumahan tempatan, dia under Kementerian Perumahan, ya. Untuk apa tu, efek sesuatu lah dalam perumahan, dia di bawah Kementerian Perumahan. Okey. Bomba adalah di bawah Kementerian Perumahan, ya. Local authority lah, ya. Kalau kita tengok pihak bomba ni bagus, ahli bomba saya sangat kagum dengan mereka, ya. Kucing tersepit dia tolong, kucing atau pokok dia tolong, ular sawa dia tolong, kebakaran dia tolong, segalanya dia tolong. Saya rasa mereka adalah orang yang tepat untuk tolong wanita yang didera di rumah. Okay. At the moment kita ada nombor lain tau. Bila kita nak call untuk penderaan, kita call nombor different daripada 999. Saya sure kita panggil 99, panggil bomba terus. Sebab tidak ada ibu yang didera yang akan keluar dari rumah, tinggalkan anak dia untuk buat laporan polis. Kita kena retrieve ibu yang didera. Itu cara betul dia. Ya? Dalam bidang kesihatan pun macam tu. Macam kita kan, bila accident, hospital daerah selamatkan pesakit, lepas tu kita bawa dalam ambulans, Nino, bagi jalan. Di negara maju tak jadi macam tu. Patient tu stabilize, then ada team daripada tertiary center retrieve dia, bawa. Tak payah Nino. Bawa elok-elok. Ya? Kalau perlu naik kapal terbang. Kalau perlu naik helikopter. Kalau perlu jalan laju. Tapi patient tu dikawal, diselia oleh pakar already. Ya? Sama juga ibu yang cedera, apa yang berlaku sekarang? Dia kena call, lepas tu kena buat laporan polis, kan? Lepas tu kalau cedera, kalau you datang, you sedih, you depressed, you pergi kecemasan, kemungkinan you tak boleh masuk hospital pun. Sebab dia tak nampak you kena pukul, berdarah. Kalau you pakai macam tu, boleh masuk. Jadi kita kena ada perubahan cara kita menguruskan wanita yang didera. Okay? Jadi intervensi keselamatan tu kena berubah. Begitu juga dengan sokongan sosial. Baik. Untuk detail, bab ini sangat baguslah. Pada saya ada intervensi, diberikan 3 bentuk. Intervensi psikologi, keselamatan dan sokongan sosial. Saya tahu contohnya saranan beliau tentang, saranan grup ni, ya, tentang penggunaan masjid di kalangan wanita Islam yang didera, telah pun diimplementasikan oleh beberapa negeri. Jadi kalau kita ada masalah, kita lari ke wanita yang didera ni, boleh lari ke masjid, ya, untuk mendapat perlindungan. Okay? Ataupun rumah-rumah agama yang lain, ya. Jadi apakah kesimpulan daripada dapatan kajian dan perkongsian bab ini? Perlu ada sokongan emosi, perkhidmatan kaunseling. Jadi kita lack counsellors, kan? And I know kerajaan melakukan sesuatu tentang ni. Kolaborasi agensi kerajaan, ya. Jadi tak adalah hanya memikirkan polis, dia tak akan buat apa-apa penangkapan kecuali ada laporan, ya, ataupun ada kecederaan, ya. Sebab kita kena faham dia akan nak letak antara akta apa, ya. Sebab itu kita bersetuju ada
implementasi akta keganasan ni disegerakan. Implementasi tu penting. Kalau ada akta je pun tak ada implementasi, tak berguna. Ada strategi intervensi ekonomi keluarga dan wanita. Apa yang berlaku bila keganasan berlaku, dia tak boleh kerja, apa nak jadi? Dia risau anak dia makan, tak makan, pergi sekolah, tak pergi sekolah. Kan? Jadi apa bantuan yang dia boleh dapat? Kita dah tak mau jabatan kerajaan bagi je duit. Kita tak mau. You bagi duit, lepas tu tak follow up. You bagi je low hanging fruits. Kita nak ada follow up. Ada jawatan kuasa yang melihat keganasan tu. Kalau saya pun buat jaga pesakit, mesti keluarga ibu bapa tak suka kan kalau saya buat operation, lepas tu tak nampak-nampak sehingga kadang-kadang saya buat operation berjam-jam kan, saya lepas tu dah tak boleh nak cakap tu. Sikit-sikit belakang kan. Saya akan pesan semua, at least cakap. Saya jumpa parents, beritahu apa berlaku, jadi dia lega kan. Dan sebelum operation saya akan cakap, kalau mak ayah, kalau puan rasa lama, boleh telefon, tanya apa berlaku. Itu masalah kanak-kanak dan keluarga lah. Sama juga. Boleh? Kalau you operate kan saya, you patient saya, macam itulah saya cakap. Memang kan sebab kita kata, saya operate di OT 4. Kalau you susah hati, nak tanya, pergi dekat kaunter, tanya, okey ke, boleh tanya Prof Dayang semua okey ke? Sebab Prof Dayang ni nak pergi buang air pun tak sempat. Kadang-kadang bila saya letih sangat, kes-kes yang difficult, saya akan cakap, beritahu parents semua okey. Kadang-kadang kita keluar tengok, diorang dah tak ada. Mungkin dia pergi semayang, mungkin dia pergi beli air, mungkin dia jaga anak lain. Jadi kita taklah marah, kita tak marah. Kita semua kalau mesra kanak-kanak dan keluarga, kita tak cepat naik angin lah. Naik angin dengan pegawai perubatan tu biasa. Tapi saya pun tak adalah marah, membabi buta. Tapi kita akan cakap, bagi tahu semua okey, saya akan jumpa first thing tomorrow. Kalau saya habis lambat, katakan 10-11 malam. Ataupun saya perlu buat sesuatu yang lain. Sama juga bila ibu bapa, bila wanita yang dia diganasi, tentu kita selamatkan dia. Kita bagi dia 100-200 ringgit. Lepas tu kita tak tanya khabar dia. Kan? Kita nak tanyalah, nak cukup ke 200 ringgit ni? Saya 6 orang anak, nak pergi bayar pemandu bas saja dah 400. Jadi siapa nak hantar sekolah anak tak pergi sekolah? Jadi 200 ni untuk apa sebenarnya? Nak belanja susu pun tak cukup. Jadi it is individual base. Itu yang kita nak lah. Dan intervensi itu disebut dalam bab ini. Setaniah kepada kumpulan penyelidik yang telah berkongsi model intervensi dia. Baik, itu saja. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. Mendengar bicara buku pemekasaan kita pada kali ini. Terima kasih. Ada soalan? Boleh tak saya nak cakap sikit? Saya nak tekankan, saya nak kongsi ni. Nampak ke? Saya nak dedicatkan buku ini untuk sahabat saya, Allahyarhamah Profesor Dr. Zarina Abdul Latif. Saya tak boleh cakap banyak, nanti saya sedih. Boleh soalan? Facebook, baik. Tu tanya soalan pada saya ke? Saya tak boleh nak jawab itu bagi pihak kaum wanita. Adakah wanita tidak suka berhutang untuk berniaga? Kita kan sebenarnya orang perempuan ni, betul tak betul? Kita selalu nak berkat, betul tak? Kita tak suka berhutang, betul. Kita risau tau. Hutang tu bertambah macam nak bayar sebab kita ada tanggungan lain. Saya yang tak ada suami, tak ada anak ni pun, saya ada banyak tanggungan. Mak saya, orang-orang yang saya jaga, adik-beradik saya. Jadi saya kalau ada duit saya tu, kita bayar hutang dulu. Dan kemudian kita tengok berapa yang tinggal. Jadi saya rasa betul lah kot. Kita tak suka berhutang sebab kita takut kita tak termampu bayar hutang tersebut. Bukanlah kata kita tak joli untuk diri sendiri kan. Banyak duit kita guna untuk diri sendiri kan. Tapi
Saya rasa kita tidak akan berhutang untuk hanya diri sendiri. Biasanya kita berhutang untuk orang-orang yang kita jagalah. Ada soalan lain ke? Ada komen? Baik, saya pulangkan, saya ucap terima kasih. Saya harap perkongsian ada membawa manfaat kepada hadirin sekalian. Dan saya pulangkan mikrofon kepada Tuan Pengerusi Majlis. Puan Pengerusi Majlis. Terima kasih, Prof. Hadirin yang dihormati, saya mewakili Perpustakaan Tun Sri Lanang UKM merakamkan ucapan terima kasih kepada Profesor Dr. Dayang Anita Abdul Aziz atas segala ilmu dan nasihat yang amat penting dan berguna sepanjang ceramah kita pada hari ini. Majlis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam penganjuran program pada hari ini. Bertemu kita di lain waktu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.